الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Babu asbabil hadas. Ini suatu bab pada menyatakan sabab bagi hadas, sabab bagi berhadas. Ataupun setengah daripada ibarah kita lainnya ialah sabab bagi perkara yang membatalkan wudu. Tu. Yang menjadikan berhadas. Itulah hadas tu, hadas asghar, kecil. Qala Fir'aun, ini satu farak, tiada binasa air sembahyang seorang dengan ia menyentuh akan faraj binatang. Tak ada apa. Dan burung, burung pun kira-kiranya masuk dalam binatang itu dia panggil ataf khas kepada am. Sebab binatang burung tu hayawan binatang juga. Tapi kerana biasanya ghalib itlaq perkataan binatang dabbah ni binatang yang merangkak di atas muka bumi. Makna jamak faraj burung. Faraj binatang tak batal air semaya. Dan tiada pula dimasukkan akan tangannya di dalam faraj binatang itu. Masuk tangan tak batal juga. Seperti tiada haram memandang kepadanya nya faraj binatang. Tak haram. Tak haram nak sentuh. Itu batal wuduk, tak batal wuduk. Kemudian tidak haram kita tengok faraj binatang. Melainkan kes spesifik, muayyan bagi seseorang. Mana kalau dia tengok faraj binatang pun dia naik syahwat juga. Dia tak boleh nak sabar, dia tak boleh nak tahu hawa nafsu dia. Maka itu kes yang khusus. Bagi perorangan yang tertentu tak boleh nak bagi dia. Kan membawa kepada jadi fitnah kepada dia tu yang salah satu daripada perkara yang dibilangkan daripada dosa. Daripada dosa besar itianul bahaim, mendatangi binatang itu makna benda yang berlaku. Yang ada orang ini ialah dia panggil bukan norma bahagu dah, norma yang menyalahi daripada norma yang biasa-biasanya. Manusia biasanya kita tidak naik syahwat. Dia ilah kepada tak boleh nak tengok, tak boleh nak sentuh, ilah kerana itu mazinatu syahwat. Mazinah pun menyokong maqamal yakin. Mana zon, benda yang zon itu didirikan pada tempat yakin. Maka melihat faraj manusia ni, itu membawa kepada naik syahwat, menyentuh dia mimbabil aula lebih-lebih lagi. Tapi binatang biasa-biasanya kita tidak naik syahwat. Tapi kalau ada seseorang yang dia boleh naik syahwat juga, naik syahwat yang membawa kepada dia tidak boleh nak tahan syahwatnya, maka haram bagi dia sajalah. Tu. Jadi sini dipakai mana hukum yang umum. Jadi tidak haram. Hak sani tak batal semaya. Tu badal lebak batal tak batal semaya. Bakal tengok dia pun mana tak batal, mana tidak haram. Dan tiada wajib ditutupnya.
Maksudnya kalau hari tengok, mana kita manusia lah wajib kena tutup binatang tak ni. Farash binatang tu. Binatang tu tak ada gapa-gapa ni. Maksud supaya kita tak boleh tengok ni. Ada hukum manusia ni dia boleh bertindak sendiri. Tu beza dia. Jadi kalau haram melihat farash binatang, bermakna tuai binatang wajib kena tutup farash binatang tu. Tapi tidak ni. Jadi tidak wajib ditutupnya dan tiada batal dengan disentuhnya. Habis. Dan tiada batal dengan disentuhnya nya seorang asal ni. Akan ari-arinya nya seorang. Bukan binatang dah. Binatang sentuh farah pun tak batal. Jadi ari-ari kau lagi tak batal. Jadi kita faham di sini dhamir tu bukan kembali kepada binatang. Ni. Tapi dia kena cekak lah sikit ni. Kita dah biasa, kita tahu dah hukum sikit sebanyak, maknanya kita tak. Jadi ari-arinya tu boleh jadi binatang juga, klik kepada binatang sebab duk cara binatang sana. Tidak ni. Karena kita dah faham dah. Jamuh faraj binatang tu tidak batal semaya. Jadi kalau ari-arinya itu lebih-lebih lagi lah. Tidak ni. Tu. Ini maksudnya ialah ari-arinya nya seorang tu lah. Ari-ari tu ialah barang yang atas pada faraj kita tu lah. Mana zakal kita laki atas zakal kita ni. Tempat yang duk tumbuh bulu-bulu tu. Itu makna ari-ari. Jadi tidak batal juga dengan disentuhnya nya seorang akan ari-arinya ais semaya. Dan dua bijinya, makna batu kita tu. Dan dua baca gana pukingnya, pangkal paha tu. Pangkal. Supaya inilah macam hadis mudraj kita belajar tu kan. Apa yang diidrajkan oleh Utbah. Dia sebenarnya Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Begitu tapi dia tambah di idraj. Mana man massa zakarahu wa unsayaihi wa rufghaihi. Rufghai puking tu makna rufghai, pangkal tu pangkal dekat kemaluan kita tu. Jadi kalau mengikut tu gak falyatawadda kena ambil semaya. Padahal sebenarnya perkataan itu adalah ijtihad daripada maknanya rawi itu makna utbah, dia tambah. Jadi kalau mazhab kita jamuh batu, jamuh pangkal tu rufrun, tu payah sikit nak sebut. Itu tidak batal jamuh zakat tu batalnya. Jadi kalau hadis itu makna hadis contoh misal kepada hadis mudraj yang diidrajkan daripada rawi. Itu pandangan dia, ijtihad dia. Jadi dia campur dengan matan hadis. Nabi man zakarahu falyatawadda. Alih-alih dia tambah massa zakarahu wa unsayaihi dua batunya wa rufghaihi dua pangkalnya, puking tu lah. Tu baca puking kau pukan dah ikutlah. Jadi dua pukingnya itu nak pangkal bawah tu. Tu tak batal. Pangkal tu tak batal dan juga dua bijinya tak batal. Dan barang antara kubur dan dubur. Tu. Antara depan dengan belakang tu. Kita sendirilah kita boleh. Rasa tu makna. Tu antara tu. Antara dubur macam kita tu engkau zakar. Kalau orang perempuan tu macam farah sama farah juga. Tu bagi antara tu. Itu tak batal tu. Tu. Antara kubul dengan dubur tak batal. Jamuh tu. Dan bulu. Mana jamuh bulu. Dan gigi. Dan kuku. Bulu tu termasuk ke apa? Rambut lah. Jamuh rambut. Jamuh bulu tak batal. Tu. Gigi tak batal. Kuku. Atau disentuhnya kulit dengan berlapis pun tak batal juga. Bersalah itu sudah maknalah bersalah mata dan gusi batal tu. Mata kita jamu mata tu batal dan gusi batal lah. Itu makna bersalah. Dan lidah, lidah pun sama juga tulis. Binasa wuduknya, tulis pun tak boleh juga. Tulis. Tu. Gigi lain, tulis lain. Ditanya orang radhiyallahu an. Ditanya oleh orang, maksudnya ditanya orang tu ditanya oleh orang akan radhiyallahu anhu. Dia ibarat kitab lama tu dia panggil kalau bahasa Melayu moden ni kalau ditanya tu dia panggil apa? Pasif ke apa tak tahu, wallahu alam tak ingat jadi jadi kalau kita lihat maksudnya yang ada fa'il makna bina fa'il. Jadi bina fa'il pun bahasa Melayu lama ni dia di juga. Dia itu makna tu. Uslub dia tu makna dia tak samalah. Ditanya orang makna menanya oleh seorang akan radhiyallahu anhu pada barang yang jikalau mengkhabarkan dia barang yang masalah dah. Masalah yang jikalau bertanya mengkhabarkan dia seorang yang adil. Adil riwayat lah ni. Bahawasanya keluar suatu daripadanya hadas. Orang mari riwayat kepada kita. Orang tu orang secara mana? Orang yang adil. Dia royak kata telah keluar sesuatu daripadanya hadas.
Dia bukan maksudnya keluar hadas, maksudnya sabab yang menjadi kita tu berhadas. Keluar hadas kerana ketum tu bukan, mana ketum tu bukan hadas, sabab kepada yang menjadikan kita berhadas. Sedangkan hadas tu diri hadas tu benda yang maknawi. Tu. Jadi keluar daripadanya hadas. Keluar sesuatu daripadanya daripada seorang itu hadas. Jadi kalau disebut kata keluar, kita maklumnya ialah benda-benda yang keluar seperti air kecil, makna angin lah, keluar angin lah biasanya. Jadi orang itu orang adil. Jadi adakah soalan dia, adakah lazim, mana wajib kita kabul akan khabarnya, mana terima khabarnya ataupun tiada? Wajib ke tak? Maka dijawabnya tiada lazim, tak wajib kita kabul dengan katanya tak wajib. Tak wajib tu bukan makna tak harus, boleh kalau kita nak terima ni. Tapi tak wajib kita terima. Tu. Walaupun dia seorang yang fiqh, orang yang adil sekalipun. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu, jikalau mengkhabarkan dia akan seorang itulah orang yang tiada makbul. Ni orang yang tiada makbul riwayatnya. Orang yang tiada makbul riwayatnya orangnya itu maksudnya dia tidak adil lah. Tidak adil riwayat. Tu. Orang yang tidak dikabulkan akan riwayat dia. Lepas tu dia duk khabar kepada dia bahawasanya keluar suatu daripadanya seorang tu. Keluar suatu daripada hadas, angin lah bisa kita kata dan senyo ia tidur yang tetap kedudukannya. Jadi maksud keluar daripadanya hadas ini maksudnya keluar angin lah. Jadi ada orang tu ghairu makbul riwayat tu tidak diterimakan akan riwayat dia. Dia kata kita ketung misalnya kita keluar angin dan senyo ia tidur yang tetap kedudukannya. Jadi kalau tidur tetap kedudukannya itu tak batal lah air semaya. Tapi kalau zahir nyata dia tu ketung batal lah. Sebab ketung dia tidur tu sebenarnya bukanlah tidur itu yang membatalkan dia masuk tidur tu sehingga kita dia masuk ke dalam bab hilang akal. Jadi hilang akal, semata-mata hilang akal tu sebenarnya bukan yang membatalkan air semaya. Begitu juga tidur bukanlah dia yang membatalkan semaya. Hanya kerana tidur itu mazinatu khurujir rih, tempat sengka bagi keluar angin. Maka mazinah itu tuqamu maqamal yakin, didirikan akan dia pada tempat yakin. Tu. Maka orang panggil bila dia tidur dengan tak tetap pada angin, maka dia sangka keluar angin, kira yakin seolah-olah keluar walaupun tak keluar. Memang ada orang duduk tunggu, dia tidur, mau tidur aku nak nanti dengarmu ada keluar angin ataupun teh di punggu. Kalau tu keluar angin tak bunyi pun dia akan ada baca di meternya misalnya sekalipun lagu tu tak tobek dia kata tak ada baca di meter, maknanya keluar angin keluar suatu sekalipun batal juga tu. Tu makna hak ni orang mai riwayat kata dia berketum tu. Sedangkan orang ni walaupun tetap kedudukannya tapi kalau dia keluar angin memang kalau sah mana yakin keluar angin batal lah. Jadi ada satu orang yang dia tu tidak diterimakan riwayat dia kata keluar angin. Sedangkan dia tidur dalam keadaan tetap pakai punggung dan jatuhlah benar pada hatinya. Adakah diamalkan dia ataupun tiada? Jatuh dalam hati rasa benar. Walaupun dia orang ni ghairu makbul riwayat tu, tapi dia rasa macam benar orang tu kata tu. Tu. Jadi kita boleh ikut ke tak? Walaupun orang tu tidak diterima riwayat dia. Tapi kita bila dia riwayat tu kita rasa ya Allah ni dia riwayat ni. Jadi boleh ke tak kita amalkan dengan perkhabaran dia Maka dijawabnya katanya diamalkan katanya. Boleh jika jatuh pada dirinya benar katanya. Bila kita tu percaya kepada dia lah. Percaya tu dia adalah sahabat-sahabat dia tu. Walaupun dia ni orang ghairu mana tidak dikabulkan riwayat, tetapi kita dengan orang ni dia ada sesuatu hubungan yang kita ni boleh percaya dalam sesuatu perkara tu. Itu sahabat dia boleh berasa percaya tu adalah sahabat tu itu makna surah orang panggil rasa percaya tu apa dia itu buat sendirilah jadi boleh kita amal boleh diamalkan dengan kata dia tu. Bila orang panggil jatuh pada dirinya benar katanya. Su'ila radhiyallahu anhu daripada seorang tidur yang ada air semaya yang tetap kedudukannya daripada bumi. Dia tidur dalam keadaan tetap duduk selo lah biasanya Biasanya hari Jumaat lah orang tidur. Kemudian cenderung rebah ia. Ni biasa berlaku ni hari Jumaat biasa berlaku begini. Maka awal cenderungnya jaga. Bila dia dah condong tubuh dia tu dia jaga. Ia adakah binasa wuduknya ataupun tiada Maka dijawabnya bahawasanya manakala jaganya seorang itu sudah terangkat punggungnya daripada bumi batal wuduknya.
Situ tempat orang panggil farak di antara batang dengan tak batang ni. Sedar dulu kau terakak punggur dulu. Jadi kalau terakak punggur dulu makna sedar kemudian batang. Kalau jaga dulu, baru terakak punggur tak batang. Itu orang itu sendirilah kena jujur dengan dirinya. Itu dia panggil yudayanu. Diserahkan agama kepada dia. Jadi dia kata, aku jaga dulu. Tak usah duk bahas lah dia tu. Mung orang panggil masuk terakak punggur, mung jenera lagi. Kitanya. Jadi makna orang tu dia kena jujur lah. Dia kena tahu. Perbezaan maknanya sedar dulu dengan teragak punggur dulu. Tu. Kalau wasuah gak jamuh lah tu gak ambil semaya lah tu. Payuh-payuh gak jadi maknanya pun daripada batal wuduk, dan jikalau belum lagi terangkat punggur tiada batal wuduknya, gitu je. Belum terangkat mana kita jaga dulu baru terangkat. Tu. Tak kira lah setengah orang tu tubuh dia tulang belakang dia tu lembut. Tulang belakang dia lembut tu kadang-kadang rapat jik. Tapi punggur tak terangkat. Dia bukan iktibar orang panggil rapat kau. Tak rapat. Iktibar apa-apa punggur. Terangkat kau tak terangkat. Setengah orang tu jenis kerah, kekuh, supaya kayu ni. Jadi gini pun dia terangkat dah. Tak boleh lah. Tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu anhu daripada seorang, jikalau dijadikan dia seorang tu tertutup lubang asalnya, dubur lah kita kata, tertutup lubang asal dia tu tertutup, tu, dan terbuka baginya lubang, lubang lain lah, keluarlah daripadanya najis tu biar lubang tu lah. Lubang asal tu mana tertutup, lubang dubur tu mana tertutup, asal jadi terbuka lubang yang lain, dan kata kamu bahawasanya adalah lubang itu berdirilah ia tempat asalnya. Maksudnya mengganti kepada lubang asal. Sebab lubang asal tidak boleh berfungsi sebab dia tertutup. Sebab lubang-lubang ni dia berfungsi bila terbuka lubang ni. Kalau dah tertutup, tidak ada artilah lubang tu. Lubang itu kalau dah tertutup, tak ada lah fungsi dia. Pak pun tak masuknya, nak masuk kan orang tutup itu tak ada lubang. Tak boleh nak masuk Fungsi lubang tu makna bila dia terbuka, orang boleh melaluinya. Jadi lubang yang asal tu tertutup, jadi ada lubang yang baru. Maka mung kata lubang itu berdirilah, maknanya yuqam makna berdirilah dia maknanya pada tempat asalnya, mana manzilah ataupun maqam yang asal. Maksudnya dia mengambil peranan lubang yang asal. Sebagaimana peranan lubang yang asalnya begitu begini, mana dia tu ambil peranan lubang yang asal. Kemudian terbuka pula yang lain, jadi pula lubang yang lain. Lubang asal tertutup, maka jadi lubang yang kedua. Lubang yang kedua tu maksudnya dia makna dia mengganti lubang yang pertama ni. Maksud dia sudah mengambil peranan dah lubang yang pertama. Semua peranan yang dimainkan oleh lubang yang tertutup sana ni lubang asal tu, lubang dubur misalnya, itu sudah digantikan. Semuanya maknanya sempurna peranan dia tu. Seperti keluar najis. Kemudian jadi pula lubang yang lain. Tu. Maka adakah baginya hukumnya hukum lubang asal juga atau tiada? Tu lubang yang kedua. Naib lubang yang asal tu memang ada dah kemudian jadi. Kemudian naib itu sudah menempati seluruh fungsi lubang yang asal yang telah tertegah daripada berfungsi tu. Jadi adakah lubang hok jadi hok yang kedua pula tu? Tu. Adakah baginya bagi lubang hok yang kedua, lubang hok baru ni lah. Lubang kedua hok baru ni, bukan lubang asal. Jadi lubang asal satu, kemudian lubang yang pertama yang baru yang pertama, kemudian lubang yang kedua, atau tiada. Lubang hok kedua hok baru tu adakah hukumnya seperti lubang asal juga? Maka dijawabnya bahawasanya hukum itu digantungkan dengan lubang yang pertamanya. Tiada lubang yang keduanya, sekira-kira tiada tersumbat lubang yang pertamanya. Maksudnya yang mengganti itu. Bukan lubang asal lah ni. Lubang yang pertama tu ialah yang mengganti tu. Lubang yang asal tu tertutup kemah-keming dah. Jadi hukum lubang yang asal itu dia bergantung kepada lubang yang pertama tu. Bukan lubang yang kedua. Jadi tidaklah. Tidak dihukumkan seperti lubang asal lah yang kedua tu. Sebab lubang yang pertama yang mengganti lubang asal tu telah mengambil peranan sepenuhnya. Far'un kata Jalal Al-Mahalli, itulah Jalaluddin Al-Mahalli, jikalau dijadikan seorang tersumbat jalan asli lain deh. Jika kata Jalaluddin Al-Mahalli,
Jikalau dijadikan seorang tersumbat jalan aslinya. Sebab saat ni lah lubang jalan ni. Kemudian terbuka jalan tempat yang lainnya. Lubang asalnya jalan yang asal tertutup. Maka adalah tempat yang terbuka itu seperti asal diri hukumnya. Pada segala hukumnya. Jadi segala hukum yang terkena kepada lubang asal itulah juga yang berlaku dan kena kepada lubang yang mengganti saat ni. Jalan yang kedua tu. Maka tempat asal itu seperti anggota yang lebih daripada khunsa. Jadi ini masalah apa dia? Masalah kita duk jamuh setuh kita sendiri misalnya ni. Dah dia tak berfungsi dah. Ni. Kayak kita masa mas menjamuh orang panggil dubur itu maknanya batal semaya. Ni. Sekarang ni lubang asal tu dah tak berfungsi dah. Sekarang yang mengambil alih peranan dia ialah lubang lain, jalan lain dah. Jadi bagaimana kita nak jamuh lubang asal tu? Ni adakah jadi kata dia kata dia ni Farouk jadi maka adalah tempat yang terbuka itu seperti asal diberikan hukum pada segala. Maka tempat asal itu seperti huk asal tu pula. Huk lubang yang menggantikan dia, jalan yang menggantikan huk asal tu dihukumkan seperti huk asal dah. Mana tak boleh nak jamuh dah. Batal lah semaya ni. Walaupun dia bukan asal, dia bukan farq ni, dubur ni asal dia ni. Patu huk asal tu lagu mana? Seperti anggota yang lebih daripada khunsa. Ni. Jadi kalau khunsa itu kalau huk lebih tu maksudnya bila dia tu wadih. Huk khunsa tu maksudnya bila kita kata dia tu dah wadih laki-laki, bermakna huk sol lagi tu bukan farash lah. Itu benda lebih. Kalau telah diwadihkan dia tu sebagai perempuan, jadi hok jala tu ni ialah tuak dia panggil. Allah besarnya tuak ni. Seperti daging-daging yang tumbuh lah. Jadi maksudnya kalau jamuh pun tak mengapa lah ni. Jadi sekarang hok asalnya dubur itu ni akhirnya dia tu jadi macam anggota yang lebih pada khunsa ni. Tiada batal wudu disentuhnya. Dubur saat ni dah tertutup, dia ambil alih peranannya oleh lubang yang lain pula. Jadi dubur tu tak apa kita jamuh. Hok lubang hok mengganti dia tu tak boleh nak jamuh. Jadi batal sebab diberikan hukum dengan hok asal tu. Tu. Dan tiada jadi junub yang memasukkan zakar di dalamnya. Walaupun dia sumbat tu tapi ada lagi ni sikit ni. Kalau halu-halu boleh masuk lagi ni. Jadi tak batal, tak jadi berjunub. Sebagaimana kalau di tubuh seorang tu dia ada lubang. Dia masukkan zakat pada lubang orang tu. Bukan lubang farash ni. Tak jadi berjunub. Tu. Ada lubang nak masuk ni. Jadi tak jadi junub. Tu. Lubang dan tiada jadi junub perempuan yang masuk zakar itu di dalamnya. Tak jadi junub juga. Sebab itu dah menempati bukan farash dia dah. Dia dah jadi macam anggotanya lebih pada khunsa tu. Hok kata lagu ni telah berkata yang demikian itu ialah Imam Mawardi. Tu. Fir'aun jikalau yakin ia akan mimpinya. Dia yakin dia tu bermimpi. Tu. Dan tiada ia ingat akan tidurnya. Dia kadang-kadang ada berlaku gitu ni. Aku tidur kau saat ni. Tapi mimpi ni. Jadi kalau mimpi maksud dia tidur lah sebenarnya. Dia lain dengan mengantuk dia panggil kalau duk berasa kita duk itu hadisun nafsi. Jadi kalau mimpi kadang-kadang kita nak cari kepastian kita tidur jenera kau dah tadi. Jadi kita iktimak kepada mimpi. Kita cuba ingat aku mimpi jadi makna aku jenera dah. Jadi kalau kita tak mimpi kadang-kadang tidur ni tak ada mimpi kan sebab sementara kau misalnya jenera kau dah saat ni. Tu jadi mimpi tak ada mimpi saat ni. Tu. Jadi dia yakin dia bermimpi dan tiada ia ingat akan tidurnya. Bila masuk aku tidur kau ni jenera. Macam tak jenera ni. Batal wuduknya sebab bila mimpi tu sebenarnya tidurlah. Tu dia yakin dia bermimpi sebab berlaku peristiwa dia bukan hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni yang lain. Benda tu ialah permainan kata-kata hati kita sama-sama kita aja, sama diri kita sendiri. Ini ada watak-wataknya tu watak orang kita benci masuk dalam mimpi tu berlaku tu. Jadi dia yakin dia bermimpi batal wuduk dia. Bermakna dia tidur lah. Inilah qaul yang mu'tamad kata Bughawi. Inilah qaul yang mu'tamad full stop situ kata Bughawi tiada batal wuduknya. Jadi kalau kita nak kata tak batal, mana kita iktimak kepada perkataan Bughawi tapi hukum mu'tamadnya batal. Makna mimpi tu makna tidur dah tu. Tu.
Dah kita malas nak ambil air semaya, kata tak batal lah ni. Kita ada tempat baru panggil bersandar. Jadi kita orang awam tu begitulah. Mana yang panggil kita taklid, maknanya dalil kita tu ialah ulama lah. Tu. Tidak munasabah kalau orang awam pun dituntut dalil nas, manalah orang awam dia tahu. Jadi kalau orang awam kena tahu orang panggil nas hadis kau mana tak munasabah langsung. Tu. Hukum hakim pun tak tahu, usah kena tahu dalil. Tu. Qala musannifu rahimahullah taala, far'un apabila adalah seorang yang berwudu kemudian dimansuhkan dia. Mansuh ni maksud sini maksudnya ditukarkan dia, disaling. Dinasahkan dia. Disalingkan dia jadi binatang. Jadi kalau orang nak takwil soalnya mana ada, tak sudah kira lah tu. Pakai benda ni pernah berlaku ke dalam Quran. Allah Taala kata orang Yahudi tu Tuhan tukar jadi beruk. Kemudian adalah orang panggil dia punya tafsirannya. Jadi beruk tu jadi beruk dari segi fizikal ke ataupun perangai beruk ke, tak ada kira lah. Itu makna dinasahkan. Dinasah disaling, dibatalkan itu jadi tukar lain. Jadi tak sudah mana ada lagu tu, tak sudah kira lah tu. Andainya begitu. Maknanya apabila adalah seorang yang berwuduk kemudian dimansuhkan dia jadi binatang, tak kira lah binatang apa pun, batal wuduknya jikalau kembali balik manusia. Apa tu sekalipun batal wuduknya bila dia dinasah, bila dia tukar jadi binatang, wuduk dia batal. Walaupun jikalau kembali balik manusia sekalipun, kalau dia bertukar balik jadi manusia sekalipun batal juga. Limadha, kerana apa? Kerana mansuh menghilangkan akalnya. Itu binatang mana ada akal? Jadi dia tu manusia, ditukarkan dia jadi binatang. Bila dia bertukar jadi binatang, satu-satu daripada perkara yang membatalkan semaya ialah hilang akal. Binatang tak ada akal. Itu dia mengatakan dolphin, cerita mana bijak apa nama anjing tu boleh ditaklim makan dia. Binatang-binatang yang cerdik dia bukan cerdik akal. Itu dia panggil gharizah, naluri yang Allah Ta'ala bekalkan. Tapi dia nak musyabahah, nak syibih macam berfikir. Tidak sebenarnya. Binatang ni Tuhan bui orang panggil naluri dia lebih kuat daripada kita manusia. Sebab dia tak ada dah alat-alat man. Kita manusia ni naluri kita dan indera kita tu nak banding dengan binatang dia kurang sikit. Sebab Tuhan bui akal. Akhirnya manusia mengatasi haiwan. Mana boleh terbang lebih pada burung lagi. Ada burung ni terbang daripada Malaysia ke Mekah. Wallahu alam, tak tahu ni. Tak tahu lah. Jadi ayatnya binatang ni naluri dia sangat hebat, sangat kuat. Naluri dia, keingin dia lebih hebat daripada ni. Kalau yang berdendam itu lebih daripada manusia lagi. Kita tak fahami naluri-naluri binatang. Macam tikus itu makna kalau kita duk kecek nak teh berakak tak kena jawab dia kalau kita masuk hotel pun dia masuk beringat jangan duk celak mulut duk bapa binatang-binatang gajuh kau dia peh kau kita duk kecek tu. Benda yang kita tak boleh nak huraikan dengan secara saintifik sebab itu naluri. Binatang penyum yang mengembara, melancung di dasar laut sana sampai berpuluh-puluh kilometer, beratus kilometer tapi bila dia dah telur dia balik kampung dia. So Haifi mana kampung dia? Mana pi? PCB. Ada rantau aban. Dasar laut sana ada kau rangkaian jalan raya yang menjadikan dia boleh bertemu jalan tu. Balik kampung dia macam mana dia boleh pecah? Dia boleh cek jalan untuk sampai kepada kampung dia. Kita hok jalan lekat cyber, ada wave lagi pun makan wah lasak juga. Naluri dia tu sangat hebat. Indera dia power juga. Tengok monyet kau duduk bergatur. Kita boleh bergatur 5 minit tak boleh hana bergatur jatuh jawab dia. Tengok tubuh dia, body kita lebih kurang kita tengok power. Le duduk di angkasa raya sana, anak air. Ni atas bumi. Dia boleh nampak. Kalau kita boleh mata le gak sedaplah baca kitab. Tu. Itu binatang tu Pecium, deria cium, serigala, anjing Anjing tu dia cek jebak orang tu. Kita pasangan kita yang kita cek jebaknya Orang lain kita tak cek dah
Dia tu boleh dengan sekali cium tu dia cek dah jebak. Ha, orang ni, baju orang ni bawa gitu. Tengok tu beri. Sebab dia tak ada akal dah. Jadi dia dah tak nak bergantung dah kepada lain. Tapi akhirnya akal itu mengatasi. Akhirnya manusia tu boleh jadi lebih daripada le. Makna ni lah separuh ni. Lebih jadi daripada burung, lebih daripada orang panggil kepauh di dalam laut ni. Tu maksud boleh menyela dalam laut begitu dalam. Mengatasi setengah-setengah ikan tak lagi kepada hok lebih dalam, tapi boleh pergi lagi ni. Jadi begitulah hidayah akal dia panggil ni. Tu. Jadi binatang sebenarnya dia bukan ada akal. Kalau kita katakan cerdik, tidak salah kata dia cerdik. Tapi bukan fungsi akal dok. Jadi kalau manusia itu ditukarkan kepada binatang, bermakna hilanglah akal dia. Maka bila hilang akal, maksudnya batal wuduk dia. Sama ada dia kelik jadi manusia semula sekalipun batal, sebab dia batal dok. Ataupun memang dok jadi kero konwan ia tabillah. Jadi itu maknanya dinasahkan dia. Itu dia buat masalah fardu takdir kalau lagu tu tu. Kalau dia berkata tak lah, tak sah duk kira lah logik tak logik tu Kalau berlaku lagu, maknanya benda tu pada adatnya tak berlaku lagu tu, pada akal tidak mustahil. Jadi royak benda yang jauh itu untuk nak takribkan faham kita kepada benda yang dekat. Kadang-kadang benda yang dekat tu kita tak faham, kita royak benda hok jauh-jauh. Makna kita fahamkan falsafah dia, konsep dia. Jadi kita boleh faham benda-benda yang dekat Sebab tu seorang seperti Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, ya Allah Ta'ala beri kepada dia IQ yang sangat tinggi. Sebab itulah dalam fiqh dia ada fiqh iftiradi. Maksud dia mentakdir, menandaikan. Kalau berlaku wujudnya masalah-masalah begini pada masa akan datang, dia tak mikir dah. Tak sah kata nak menyelesaikan masalah ataupun hukum yang berlaku zaman dia. Bijak tak bijak dia sehingga benda tak berlaku lagi, akan berlaku. Mana dia duk kira dah, boleh jadi akan berlaku begini-begini. Dia dah orang panggil ijtihad ada hukum dia. Maka kesan daripada fiqh iftiradi inilah terbitnya satu ilmu, disiplin ilmu nama dia ilmu qawaidul fiqhiyah. Tu. Qala musannif rahimahullah taala maka faraq apabila disentuh akan sana kerana menasah menghilangkan akalnya dan hilang akal binasa wuduknya. Hilang akal jadi binasa wuduk. Far'un apabila disentuh laki-laki akan zakar khunsa. Orang jatuh. Jadi itulah makna ibarat kita kalau dia tak belagalah dengan tata bahasa Melayu moden ni. Apabila disentuh laki-laki akan zakar khunsa, maksud apabila menyentuh. Kalau bahasa moden kita nya. Jadi kalau disentuh laki, makna disentuh bukan oleh lah sebenarnya, tapi di sini disentuh oleh laki-laki. Begitulah berlaku ibarat zaman dulu tu. Far'un apabila disentuh laki-laki akan zakar khunsa, makna orang jatuh dia pergi sentuh. Sini perlu kita bezakan, ini lah makna bahasa Melayu kita Lamsun pun terjemah sentuh ke. Masun ini mas ni makna jabak ataupun jamuh. Bila sebut kata jamuh, masun dia kena dengan tapak tangan. Ada lamsung ni kulit dengan kulit, tak kira lah kulit mana-mana pun. Tetapi bahasa kita tidak bezakan terjemahan kepada lamsun dengan masun. Dia ada sebenarnya bahasa Melayu kita makna jamuh. Kalau bahasa Kelantan kita panggil jamuh. Tapi setuh dengan tangan pun ialah jamuh. Betul lah jamuh ataupun jabak, berjabak tangan di sini ialah mas, macam tadi man massa zakarahu. Bukanlah misa tu makna bersentuh. Itu masalah kulit dengan kulit. Ini siapa dia yang jabak ataupun menjamuh. Tapi dia tulis sini makna sentuh. Jadi sabri bila kata menyentuh maksudnya dengan tapak tangan lah. Ada sentuh laki akan zakar khunsa dan perempuan menyentuh faras nyonya khunsa. Orang jatuh dia jamuh zakar khunsa. Orang perempuan dia sentuh mana jamuh faras nyonya khunsa. Batal wuduk keduanya. Jadi laki-laki dan juga perempuan saat ni, laki-laki dan perempuan dia khunsa tiga-tiga batal. Kerana jika ada zakar itu zaid, kalau orang jatuh saat ni dia jamuh zakar Hok jatuh dia jamuh zakar. Kalulah katakanlah zakar itu zaid ni bermakna perempuan, khunsa itu perempuan lah. Maka adalah khunsa itu perempuan. Mana zakar itu zaid? Maka jangan baca zaid mau ke zaid. Maka adalah khunsa itu perempuan. Maka batalah maka adalah khunsa itu perempuan. Maka batal laki-laki itu. Sebab dia jamuh tu batal baik lebih Jadi khunsa itu sebenarnya ialah perempuan. Sebab batal baik itu ialah hak lebih. Mana orang laki-laki itu maknanya dia menyentuh.
Jadi batal tu batal kerana menyentuh kulit. Bukan menyentuh barai tu sebenarnya. Menyentuh kulit. Dan khunsa kerana bersentuh laki-laki dengan perempuan. Jadi kerana khunsa dengan laki-laki saat ni kerana bersentuh laki-laki dengan perempuan. Tu. Bersentuh laki-laki dengan perempuan, bersentuh kulit. Sebab itulah maknanya kalau ibarat kita arak tu dia mudah, dia bezakan jadi mas dengan lamsun. Tu. Di sini pakai sentuh berlaku, Jadi adakah terjemah sentuh sini hok masung ke ataupun lamsung? Tu. Jadi kita kena tengok konteks ayat tu pula, tu. Maka batal yang menyentuh dan orang yang disentuhnya. Jadi maknanya laki-laki kalulah zakat tu zaid. Jadi bermakna khunsa tu perempuan. Bila perempuan batal lah laki-laki tu. Dia khunsa pun batal juga kerana bersentuh laki-laki dengan perempuan. Tu. Maka batal yang menyentuh dan orang yang disentuhnya. Hok sama-sama kulit ni. Hok sama-sama kulit ni. Hok sentuh langsung ni dia batal kerana bersentuh kulit. Jadi tak kira yang menyentuh ataupun yang disentuh batal berlaku. Tu. Maka masalah itu jikalau ada laki-laki dan perempuan bersentuh keduanya akal khunsa. Ni masalah kalau laki-laki dan perempuan itu menyentuh akal khunsa serentak ni. Tu. Dan jikalau bersentuh salah seorang jua tu seperti bergilir ganti ni. Tiada batal wuduk khunsa. Khunsa tak batal lah. Dan akasnya akas daripada masalah saning, yakni jika menyentuh laki-laki akan faraj khunsa. Hak saat ni laki-laki dia sentuh akan zakar. Zakar khunsa. Laki-laki tadi dia sentuh zakar khunsa. Ni laki-laki dia sentuh akan faraj khunsa. Dan perempuan akan zakar khunsa. Tiada batal wuduk laki-laki dan tiada batal wuduk perempuan. Dan tiada batal wuduk khunsa. Maka tak habis lagi ayat ni. Maka demikian jika bersentuh salah seorangnya jua laki-laki atau perempuan tu. Tak habis ayat ni. Jadi kita baca tu kadang-kadang dia gitulah ibarat kita dia kepam je ni. Jadi kita tak baca habis juga. Jadi tak baca tu makna kita dah buat konklusi dia punya natijah dia deh. Tu. Maka jika bersentuh keduanya akan khunsa sekali, batal wuduk khunsa hanya. Kalau waktu sentuh jadi yang batal hanya wuduk khunsa saja. Fikirlah. Fikir sedikit lah. Kena mikir dulu tu. Tu. Jadi kalau serentak bagi hak ni, hak jatah jamuh, hak faraj perempuan. Hak perempuan jamuh zakar laki-laki. Jadi kalau serentak begitu makna dia kata maknanya batal wuduk khunsa hanya khunsa saja je batalnya. Tu kena fikirlah, tengok semulalah. Su'ila radhiyallahu an. Itu tandalah dulu tak apa ni untuk kita fikir ke mana. Su'ila radhiyallahu an. Dia kita kena rujuk kitab fiqh pula ni kitab ni. Dia macam qawaidul fiqhiyah lah. Dia sembak begitu ni. Jikalau bercampur seorang perempuan dengan yang mahramnya dengan beberapa perempuan yang halat, yang masurat, halat mana yang harus kita menikah dengan, halal kita menikah dengan dia. Bercampur seorang perempuan yang mahramnya, adik-beradik dia ke, mak saudara dia ke, anak saudara perempuan dia ke, tu. Dengan beberapa perempuan yang halal yang harus menikah dengan dia, yang mahsurat, yang terhingga, maksud dia tak ramah. Tapi yang qada 100, tak ramah tapi 100 orang ni. Tak apalah dia masuk dalam mahsurat, itu berbeza-beza bab. Kalau dalam bab semaya berjemaah itu mahsurat itu pada urusnya secara mana dia adalah. Tu jadi 100 ni kira ghair mahsurat. Kalau kita kira dalam bab semaya sana. Jadi bercampur gitu dan bersentuh ia dengan seorang perempuan daripada mereka itu. Maksud bercampur ke dia tak boleh nak beza. Ada muntamyiz. Kalau boleh beza, tak ada apa kita share dah. Seorang itu ialah masalah macam mana ni tak? Ialah misalnya learning pakai emas tu tu. Atau kalau dulu tu maksudnya dia tak mengenali dah orang panggil mahram dia kerana berpisah lama dah. Dia pergi ke ada satu kampung, masalah orang nak berkahwin dengan perempuan kampung itu dan dia lama dah duduk cari adik dia ni, adik perempuan dia ni. Dia terpisah oleh kerana diambil oleh keluarga angkat yang berbeza. Dia dengan adik perempuan dia ni anak yatim. Duduk di rumah anak-anak yatim, rumah anak-anak yatim.
Begitu keluarga angkat ni tak si ambil kedua-dua. Ni nak ambil sore aja. Nah, tu dia nak ambil hok comel aja. Biar dia huduh sikit tak si ambil huduh ni. Dia ambil hok comel saja. Jadi terpisah mereka kedua yang akhirnya dah terputus hubungan ni. Jadi biar dia pun duk cari mana adik aku ni. Lalu dia pun belajar masuk orang panggil college institusi pendidikan jadi cikgu ni. Kena gimana Lima Kasturi noh ngajar situ. Akhirnya dia dapat berita adik dia duduk situ tapi dia tak cek mana seorang. Dan lepas tu dia jatuh cinta dengan seorang gadis kampung tu. Maka dia lihat kalaulah perempuan itu mahsurat maka haram, dia tak boleh ijtihad. Tapi kalau ghair mahsurat boleh. Karena nyanyi itu dia panggil menutup bab nikah. Nyanyi lah ke dia tu. Dia orang kata bunga bukan sekuntum, iyalah. Tapi dia jatuh hati-hati ni, dia nak ke hak tu gak ni. Tak usah kata kumbek ni, mana banyak lah. Tak usah kata kuntum, mana bunga tu banyak kuntung dah ni. Jadi maknanya ni, ini maknanya maksudnya masalah dia tu tak boleh nak beza mahram dia ni. Jadi ni bersentuh ini masalah batal. Dan bersentuh ia dengan seorang perempuan daripada mereka itu. Batal kau doa semaya dia ni. Tu. Maka dijawabnya tiada batal wuduknya kerana syok padanya akan mahramnya. Tak yakin kata bukan mahram. Kerana syok padanya akan mahramnya. Maksud boleh jadi mahram dia. Gitulah. Boleh jadi hok satu ni ialah mahram dia. Tu. Kalau begitu maka yang syok tiada mengangkat akan yakin. Dia pergi situ. Maknanya mana al-yakina mana asyakula al-yakina la yuzalu bisyaki maknanya yakin tidak dihilangkan dengan syok. Tu. Jadi maksudnya ialah mana dia sentuh dengan apa boleh jadi mahram dia tu. Jadi tak batal. Ini masalah ke dia? Masalah ni masur ni, mana masalah batal semaya. Tapi dalam bab menikah tu dia lain pula. Sebab bab itu dua bab itu dia berbeza. Kerana masalah berkahwin itu dia punya khatar bahaya, risiko bahaya tu dia lebih besar. Ni dapat kau tak sahih semaya, batal tak sah semaya lah. Sekali tu ini kalau bab masalah jadi percampuran nas ni masalah nasab. Masalah nak tazkiyah nasab ni tu nak pastikan jangan sampai orang panggil berlaku jadi orang panggil mahram dia ni menikah tu. Jadi dia beza bab tu dari segi risiko dia tu. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu apabila bersentuh seorang laki-laki akan orang mansukhon juga. Dia kalau hafsa lagi mansuh mansuh tu orang terpotong zakat tu. Jadi nak dekatkan ni mansuh. Hak tu mamsuh dengan mim. Mamsus mamsuhun. Tu hak terpotong zakat tu. Ni orang yang mansukhon yakni mujulah dia tu dia tafsir kalau tidak kita pening juga mansuh apa masuk mansuh orang hak mansuh dinasuh disaling di photostat ni lagi kelung lah kita pelak ni kan. Tapi sini bukan makna kelung kalau kita kata sekarang kita kat ilmu kita sekarang dunia moden kita mansuhkan ni makna orang kelung lah salin ni photostat tu mansuh ni nasuh ni salin ni kan gitulah kita faham dengan hak dia kita sekarang. Tapi sini maksud dia ialah ni nasuh ni disalin makna ditukar. Tu jadi yakni dipalinkan jadi binatang. Tu maksud dia. Jadi dijadikan dia jadi melata. Rupa dia. Adakah batal wudu atau tidak? Jadi apabila bersentuh seorang laki-laki, hok tadi masalah dia batal wudu. Bila dia dinasuh batal wudu dia sebab hilang akal. Jadi sekarang masalah lain ni, masalah orang panggil berlainan jantina, bersamaan jantina, itu maksud dia Jadi masalah orang panggil masuk orang batal semaya dengan sebab mazinatus syahwat ni. Hak tu masalah hilang akal. Jadi seorang itu telah dinasahkan jadi binatang. Adakah batal wudu atau tiada? Maka dijawabnya radhiyallahu an katanya batal wudu jika ada bersalahan seperti laki-laki dan bersentuh laki-laki yang disentuh dan perempuan yang disentuhnya. Berlainan. Jadi orang yang dinasahkan jadi binatang tu orang apa? Orang laki. Jadi kalau dengar orang tino batal lah. Dia tu binatang batal. Bersalahan jantino orang panggil tu. Bukan masalah hilang akal dak Jadi dia tu batal dah hai semaya dia dengan sebab hilang akal dia. Pak orang tino ke jamu dia tu asal dia orang laki-laki batal dengan sebab berbeza bersalahan jantino tu. Walaupun dia tu jadi binatang tapi asal kekalkan hu asal asalnya dia tu manusia.
kita dengan binatang kita orang jatuh binatang tin kambing tin tak patah ni. Tu. Tapi oleh kerana kambing tu sebenarnya ialah orang. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu, jika bersentuh laki-laki manusia akan perempuan jinniyah atau akasnya, itu laki-laki jin, jinniyun dan perempuannya ialah manusia. Nah, itu akasnya. Adakah batal wuduk keduanya atau tiada? Keduanya orang panggil manusia dengan jin sat ni. Maka dijawabnya katanya batal wuduk keduanya. Sebab apa? Kerana sama-sama minal mukallafin. Jin dengan manusia ni sama-sama mukallaf. Tu. Sama-sama mukallaf. Nah. Kemudian orang lain pula tanya pula, boleh kau tak menikah dengan hanya heret kau tu pula dah. Nah. Orang ni lagu tu lah ni. Ya heret boleh kau menikah dengan jin. Apa nak menikah dengan jin? Jawab. Kalau tak guru bang agaknya marah ke dia ni. Orang manusia ramai. Su'ila radhiyallahu anhu, jikalau seorang yang dicincang zakar hingga hancur sekira-kira tiada lagi nama zakar. Bagaimana dengan bahawa kalau kita handle kepada orang, gap dia mengenal gap dia. Tahu nama tak tahu ni. Mana hilang tasmiyah zakar itu. Tasmiyah ni pun penting juga ni. Jadi dicincang. Itu dalam sabila tu dia ditumbuk halu-halu. Lumak-lumak ni. Sehingga hilang nama zakar. Tu. Jadi macam kita kata orang tak panggil ubi stella dah, orang panggil cekmik dah. Sebab dia tumbuk lumak dah. Jadi kuih tak timbul dah ubi stella ni. Tu. Jadi apabila dicincang zakar hingga hancur sekira-kira tiada lagi nama zakar, adakah batal wuduk ia sentuh daging itu? Daging tu. Atau tiada ataupun tidak batal. Dan demikian lagi jikalau seorang perempuan setengahnya adamiyun, maka adakah batal wuduk yang bersentuh atau tiada? Seorang perempuan setengahnya tubuh dia tu. Adami campur macam itulah ikan duyu tu lah. Pala ekor ikan pala manusia ni. Tu. Tu dia panggil dulu ada tu kakak dia panggil apa? Awal ikan duyu kau. Ni. Dia yang nyanyi lagu dia tu kat mana macam semewa bulan tu dekat rumah ustaz orang kita lah ni. Matahari. Yalah. Dia duduk matahari. Itulah janda di Barat lah tu. Lah ni. Jadi ni maknanya mana perempuan tu makna setengahnya adamiyun, makna manusia. Pas setengah lagi dia tahu ayat ni, ayat dia reka ni. Itu menimbulkan kita pun ni. Tapi kita fahamnya makna setengah manusia, setengah binatang lah ni. Maka adakah batal wuduk bersentuh atau tiada? Maka dijawab yang pertama Gabriel tak ni seorang Hasan ni tiada batal wuduk orang yang menyentuh zakar yang dicincang itu. Tak batal supaya daging cicih duk jual tu lah, frozen tu lah ni. Daging cicih Gabriel nyo sebut kata dicincang, pasal disebut daging tu ni. Dia panggil daging tu ni. Ibarat dia ni dicincang itu ni. Adapun perempuan itu, maka jika dinamo dia perempuan, batal wuduknya. Tengok. Ini di sini, dalam persoalan ini, seperti juga zakar yang dicincang. Maksudnya ialah benda, apa dia? Benda tu, tasmiyah. Nama zakar kau dok. Cincang tu ni. Kalau orang tak boleh, bukan zakar ni. Tak tahu, dia tak tahu lah. Jawab dia ni tengok. Tahu lah gapo ni. Bukan hok toko ambil gambar sikit CP tu bukan ni. Ni makna ambil gambar penuh, tunjuk penuh ni. Tak boleh. Tu makna hilang tasmiyah zakar. Jadi perempuan tu setengahnya perempuan dan setengahnya lain daripada ni. Setengahnya adami, maksudnya manusia. Dan yang lain tu bukan adami. Ni. Jadi kalau masih lagi dipanggil sebagai perempuan, kita orang lelaki setuh dia batal. Sehinggalah tidak lagi dinamakan dia tu perempuan. Tu. Dan jika tiada dinamakan dia perempuan, tiada batal wuduknya. Bukan saya kita hok bonde tu, bukan hok perempuan. Dak, bukan hok perempuan hok tomboy tu. Memang orang tak panggil pun ni bukan tino ni jatuh. Ada ni. Kamu kita pun ada tu. Orang panggil adalah nama orang panggil. Kalau dia terkenal nama Josuh, Mama, dia orang tino. Tapi kelakuan dia. Tapi hok zaman dulu tu bukanlah hok supaya lon ni tomboy ataupun ponden, tidak lagi tu ni. Jadi dia ada zaman dulu pun, zaman-zaman kita budak dulu ada jenis hok tino tu dia buat kerja lasak semua. Jadi orang duk gelam sebab berdasar dia tu bukan nak jadi jatuh. Tak apa dia buat kerja kuat Allah supaya jatuh betul-betul ni. Tu. Kok lon ini memang dia tu orang panggil ni ada qasad ni.
Kau sap pun dengan sebab ni lah trend orang panggil ni. Orang yang fasidun. Su'ila radhiyallahu anhu. Apa had yang dikatakan halaqah dubur? Lebih dah masa tu. Kena beradu situlah. Su'ila radhiyallahu anhu, apa had yang dikatakan halaqah ila akhir Allah Subhanahu wa taala a'lamu bisawab. Al-marfu' baca dah mari. Man dafa min qaulin kadza. Mana? Dak yang sudah marfu' sudah dah, musnad sudah dah. Maka wasam yang mana al-maqtu'. Al-maqtu'. P. Al-maqtu'. Si? Tak tahu. Al-maqtu' wasam betul tak? Okey. Baca kita tengok. Wasam mukhtasam mimman qad tabi'a. Auzubillahi 89. Itu bait yang ke-89 bukan kau cakap. Wasammi mukhtasam biman qad tabi'a la ghairu maqtu'an takum muttabi'a rafa'a tabi'u mursalun wakil kabiruhum kin kadzakal mustatil thumma al-kabiru 'inda dhil najaba aksaru ma anis sahaba wa tajah malikum bihi wa ahmadu kadza abu fatal muayyadu wakila in yakum min ahli naqli siluhu lihibzihi lil'adli wa ad'afu mimma usnida jumhuruhum wa'tumida wa in yakum multazima thiqati famusnadun man bilaftiyati wa haitsu mursalul kibari muntasir bima waha qawlil mustahir ka qawli sahibin wa fi'lihi wa ma lul aksaruna mimman alimal lisnadi war isalu wal qiyasu wal intishar qalun asasu mursalul ashabi kul muttasilu idhan anis sahabi yasulu sakitu rawil laisa bis sahabi munqati an yudha ala sawabi min mawdi'in awla minhu rajulu shaykhun wa nahwu wa dhal muawwalu wa minhu zul khafa idza man asara lam yarwi ma hu amma dhukira yu'rafu bidifat ma'i mutlaqa kadza idza nafyu iltiqa'i huqiqa zalum min rawi baini khali fasa lakin ma atawali wa ma biqala aw bi aw anna wi fa mawsulum mata ma'anna isuhumi littifaqan yaslamu ma'ashri ma'in qad abahu muslimun lakin ta'asura wa tulul ijtima wa yuwafi ma'rifatil akhdhi niza wa rujjihal waslu wa kila yulhazu awil aktharu am yahfazu wal hukmu lirrafi suhahun wa in hadha wa dhalika ya'in hakadha kullu alladhi dada siqa yuqbalu mutlakan lada man haqqaqa wa in yaku syudhu farduhu kama dal hukmu fi kulli syudhudi ulima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kadzaka la yuqbalu. Kadzaka la yuqbalu illa man dhabat man zayala al khata katsira wal ghalata. Baca campur selalu dengan syarah. La yuqbalu, tidak diterima. Tidak diterima akan khabar akan illa man dhabat, malaikat mereka yang dhabit. Malaikat mereka yang dhabit, mana tidak diterima malaikat akan mereka yang dhabit. Mana mereka yang bersifat dengan dhabit. Mana tidak diterima akan hadis malaikat akan yang tu man tu jadi naik fa'ilah kepada yuqbalu. Wa bayyana al-dhabita, telah menyatakan oleh musannif
Dhabit itu biqaulihi. Dhabit ni lagu mana? Dia menyatakan dengan katanya musannif, man zayala ay man huwa ay artinya man zayala tu huwa man faraqa. Mereka yang membezakan al-khata kathiran, mana tidak melakukan kesalahan yang banyak. Tu. Membezakan mufaraqah akan khata, mana kesalahan, kesilapan. Dia bandingnya ginilah, maknanya macam inilah para imam semaya yang terdiri daripada orang panggil hafizul Quran ke. Ya, kalau masjid itu dia ada 2-3 orang imam ke. Kalau masjid besar. Jadi kalau kita sentiasa duduk semaya berjemaah di situ, sebenarnya dia ada perbezaan antara imam-imam ni. Ada yang cuai, agak cuai ni. Dia tak berapa jaga. Jadi maksudnya 2-3 kali semaya ada semua tersalah. Tapi ada imam yang mantap, tu makna tahakkuk, mana dia jaga hafazan dia ni. Cara kita nak orang panggil boleh bertemu dengan dia tu tersalah. Begitulah. Jadi maksudnya kerana dia tak jagalah sana ni. Orang yang mana orang yang tahakkuk, mana orang panggil hafazan dia tu, makna dia jaga ni. Hafazan dia tu makna mantap ni. Tu. Kita pun tak sedap kalau imam tu kali duk salah semua ni. Tu. Jadi man faraqal khata kathiran, maksudnya tidak melakukan kesalahan yang banyak. Masuk faraqah di sini. Mana ay ghaliban, wal ghalat, makna khata dan juga makna ghalat. Tidak banyak melakukan kesalahan. Qala al-musannifu wa mimma yataharrazu bihi ar-rawi anil khata'i. Kata musannif rahimahullah taala, dan semua daripada perkara yang menjagakan dengannya dengan ma tu. Yang terjaga. Yang jadi taharruz dengannya dengan ma tu ar-rawi oleh rawi anil khata'i, daripada khata'. Apa yang menjagakan seorang rawi itu daripada jadi terjatuh dalam khata' itu ialah kaunuhu aliman bima yughayyiru ma'nal hadis. Keadaannya rawi sana, keadaan rawi semua daripada perkara yang menjagakan rawi itu daripada jadi tersalah kepada dia. Tersalah pada periwayatan mata hadis tu. Kepada dia, yakni keadaan rawi santu aliman, dia tu tahu bima yughayyiru, dengan barang yang boleh mengubahkan makna hadis. Apa dia yang boleh mengubahkan makna hadis? Antaranya ialah i'rab. I'rab. Tu. Sebab iza sahal i'rab sahal makna kan. Tu dalam nahwu ni. Apabila sah i'rab sahlah makna dia. Jadi semua daripadanya yang menjagakan orang panggil, jadi kita boleh orang panggil boleh, mana orang panggil mana menjagakan seorang itu daripada melakukan kesalahan. Jadi supaya hafazah saat ni lah. Hafal Quran saat ni kan. Jadi kalau yang hafizul Quran saat ni tu dia faham makna, dia faham tafsir kepada ayat-ayat itu. Jadi agak payuhlah ni. Dia kalau dia salah pun makna dia ada sedap makna dia. Tu. Macam mana? Mana hafal, mana macam ayat faraid dalam Quran. Yusikumullahu fi, kita duk bawa dari semua, kita duk bawa semua ni. Lepas tu faraid pun kita dah orang panggil besok dah kan. Jadi nak jadi tersalah tu payahlah. Walaupun kalau kita dengar tu, kalau orang tak faham faraid dan tak faham makna tu, nak jadi tukar tu mana wa in kana wahidatan fali mana kita baca gini nak jadi tukar wali abawali kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun fa wa warithahu. Tu dia nak jadi betul-betul nak dekat patu walakun nisfu ma taraka azwajukum, patu makna walahunna rubu' ma tu mana robok tu nak pasien ngah robok ketika tak ada anak itu bagi tu. Jadi bila kita faham dah ilmu faraid tu, jadi nak jadi kalau dia boleh jaga daripada kita tu tersalah lah. Itu untuk ayat itu. Dan begitu dari surah Al-Baqarah tu dia banyak bab hukum hakam. Orang panggil ayat-ayat hakam banyak dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau macam kita mengaji tafsir ayat hakam ya, kalau kita hafal untuk kita buat jadi ayat dalam semaya kan kita faham. Kita baca macam anak-anak belajar dan anak mengajar kita Rawaiul Bayan. Itu yang diusulkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi maksudnya dia punya muhadarah dia tu makna muhadarah dia tentang orang panggil hukum, suatu hukum aurat ke apa ni. Benda tu maksudnya kita dah belajar, kita baca tafsir orang panggil secara mufradatnya, mujmalnya Jadi mana bila ayat tu kita mudawamahkan dia sebagai ayat dalam Quran, maksudnya kita nak jadi tukar atau tersalah tu payahlah sebab kita faham. Ayat ni sedang berbicara apa dia tu.
Jadi samalah seorang rawi tu yang menjagakan diri dia daripada jadi tersalah ialah dia dia alim tentang perkara-perkara yang boleh mengubah makna hadis. Jadi bila dia nak meriwayatkan hadis tu, bukan ni dia boleh jaga. Itu yang menjagakan dia daripada anil khata, daripada melakukan kesalahan. In rawahu bil makna, kalau dia meriwayatkan hadis itu dengan makna ini banyak berlaku. Sebab itulah berlaku perbincangan ulama makna muhaddisin tentang harus atau tidak kita meriwayatkan hadis dengan makna. Jawab dianya ialah harus. Ada juga yang mengatakan tidak harus. Kalau tidak harus meriwayatkan dengan makna, banyaklah hadis tak sampai kepada kita. Sebab nak ingat sebutir-sebutir Nabi kata tu, itu satu benda yang bukan mudah. Hadis-hadis yang sampai tu bukannya semuanya dengan lafaz dia daripada Nabi, dengan makna dia. Tapi itu tu tak berasa sebab bahasa Arab juga. Jadi sahabat tu dia ingat makna Nabi royak tu. Jadi kadang-kadang perkataan itu makna Nabi kata lah, sebab dia banyak ke satu makna itu ada 2-3 perkataan. Lafaz yang makna bukan lafaz yang musyar. Maknanya satu makna ada 2-3 perkataan yang orang panggil dilalah kepada makna tu. Jadi maksudnya dia tak lari tu. Jadi yang mengatakan boleh kita riwayatkan dengan makna. Jadi bila dia riwayat dengan makna, dia intikal kepada perkataan lain, bukan hak Nabi sebut Jadi kalau dia tu tahu benda yang boleh mengubahkan makna hadis, maka makna tidak berlakulah dia tu tersalah pada meriwayatkan hadis. Wa bayyana ma yu'rafu bihi ad-dabtu biqalih. Dan menyatakan musannif barang yang boleh diketahui dengannya dengan ma tu akan dabit biqaulihi, dengan katanya musannif bid-dabitina tabiran fa ingolab birrijalid dabitina, dengan rawi-rawi, dengan rijal yang dabitin. Dabit bersifat dengan dabit. La wairihim, tidak lain mereka itu i'tabiran, mana i'tabiran. Di sini baca ni bidabitina tabiran fa in ghalab. Mana i'tibar oleh mu'adzabtu saat ni. Fa in ghalab, maka jika ghalib lah oleh dia, mana dabit. Tu ghalabah pada diri seorang itu makna dabit. Fa in ghalab wafqun, mana fa'in ghalab. Kalau fa'in ghalaba wafqun, tu maka jika ghalib oleh muwafaqah. Tu fa'in ghalab waqum bi fathil waw ay kathura muwafaqatuhu lahum fil lafzi awil makna. Jadi jika banyaklah muwafaqah seorang saat itu lahum bagi dabitina. Kalau seorang itu rawi saat itu kita gi adu kepada para dabitin. Jadi macam mana kita nak tahu soal itu dabit? Ialah kita gi pelaga dengan para dabitin. Tu. Lafaz dan makna hadis saat ni tu. Gi pelaga dengan hak rawi-rawi yang dabitin yang hak tu sudah diiktibarkan. Diiktibar dia punya dabit tu. Hak seorang ni rawi ni kita tak tahu lagi secara mana dabit dia. Jadi kita gi pelaga dia, maka kalau banyaklah muwafaqahnya rawi tu lahum bagi ad-dabitina. Muwafaqah tu mana? Fil lafzi awil makna. Makna pun tak apa dah. Maka maknanya itulah makna dikirakan dia seorang rawi itu sebagai dabit lah. Kalau wafqun, muwafaqah lafaz dia dengan lafaz dabitina. Para dabit-dabit bukan dabit pengawas sudah Kalau orang panggil ustaz lah, dia panggil pengawas dabit tu jadi maknanya lafaz sama ada orang panggil au tu maksudnya boleh sama ada muwafaqah tu banyak, muwafaqah lafaz dia dengan para dabitin, ataupun muwafaqah makna. Makna marwi bagi rawi tu. Marwi tu makna hadis tu lah, mata hadis. Lafaz ataupun makna marwi dia tu sama, muwafaqah banyak, muwafaqah dengan para dabitin, maka dikirakan dia tu dabit lah dia tu. Wa in saqata minhu ma la yughayyirul makna. Sekalipun gugurlah daripada lafaz tu barang yang tidak mengubah makna. Ada lafaz-lafaz yang gugur, makna yang tidak ada pada para dabitin ini, tetapi lafaz itu tidak menjadikan berubah makna tu. Tetap maknanya muwafaqah. Hak rawi riwayat hadis ni maknanya muwafaqah dengan yang diriwayatkan oleh para dabitin. Kalaupun gugur setengah-setengah kalimah ataupun lafaz, tetapi itu tidak mengubahkan makna, maka itu dikirakan dia tu dabit lah dia. Fa huwa dabitum. Jadi kalau budak baru sekolah harakat dia kata pengawal. Fa huwa dabitum. Maka dia adalah dabit. Apabila dia dabit, maka natijah dianya ialah yuhtaju bi hadisihi.
dibuat hujah dengan hadisnya. Ha tu. Wa mafhumu ghalaba. Mafhum ghalaba. Tengok musannif kata fa in ghalaba wafqu. Ya, ghalaba itu dah makna kasura. Ha tu. Sekira kali mafhum ghalaba ke dia? Ha tu. Mafhum ghalaba maknanya tidak semua muwafaqah. Bukan lafaz dan makna dia tu sentiasa muwafaqah dengan para dhabitin, hanya ghalib saja. Ya, banyaknya muwafaqah. Ha tu dah. Mana dhabit dah lah dia tu. Bukan maksudnya mesti 100% muwafaqah dengan para dhabitin, tidak. Itu mafhum ghalaba. Perkataan ghalaba tu. Jadi wa mafhum ghalaba annahu la tadurruhu al-mukhalafatu an-nadiratu. Bahawasanya sya'an tidak mudarat akan dia akan rawi saat itu oleh mukhalafah yang nadira, yang sangat jarang. Jaga-jaga sekali tu mukhalafah dengan para dhabitin. Tak apalah. Sikit-sikit tu sama saing ni. Jadi ni, tu maknanya mafhum ghalaba. Tu bila orang guna perkataan ghalaba tu kita kena faham. Itu bukan orang panggil maksudnya bukan nak 100%. Itu makna ghalib saja. Nah, tu. Wa illa makna kalau tidak ghalib. Wa illam yaghlib. Tu. Wafku bi allam yuwafiquhum aslam. Maksudnya dengan bahawa taswir dia nya wa illa yaghlibul wafku dengan bahawa tidak muwafaqah rawi saat ni hum akan mereka itu ad-dhabitina aslan sama sekali tak muwafaqah langsung sentiasa mukhalafah au wafaqahum fi nadiri muwafaqah juga ataupun muwafaqah rawi saat ni hum akan dhabitin saat ni fi nadir jaga-jaga aja muwafaqah serupanya jaga-jaga aja maka yujtanab dijauh akan dia apa maksud mana wala yuhtaju tak boleh dia buat hujah dengan hadis dia itu dijauhi akan dia situlah tempat maknanya seorang rawi itu kalau dia tu muwafaqah dengan dhabitin pada ghalibnya tu kalau jaga-jaga benar aja muwafaqah tak sah wala yuhtaju bih tidak dibuat hujah dengannya dengan rawi ataupun hadisihi dengan rawi itu ataupun dengan maksudnya ialah dengan hadis dia atau hujah-hujah dengan hadis bukan dengan rawi tu. Tapi tak apalah kalau kita kembali ke domain kepada rawi pun tak apa juga. Tidak boleh dibuat hujah dengannya, tak boleh dibuat hujah, tak boleh ambil orang panggil hadis yang dibawa oleh dia tu sebagai hujah. Li adami dabatihi kerana tidak dabitnya rawi sana. Sebab dia tidak dabit. Tahu mana dia tidak dabit? Apabila diadukan dengan riwayat para dabitin tak ada muwafaqah dia. Ataupun terlalu jaga sangat nadir. Nadir ni makna jaga sangat-sangat. Jaga sekali ni. Tu. Bagus dah. Ataupun tak ada muwafaqah langsung. Walam yadhkurin nazimu ma tu'rafu bihi al-adalatu. Lah apa musannif ni dia duk cara orang panggil yang diketahui dengannya akan dabit saja ni. Adalah mana? Ni. Dan tidak menyebut oleh nazim musannif akan perkara yang diketahuilah dengannya dengan ma al-adalatu akan adalah limadha? Kerana apa ni? Wa ya indahum dan ianya al-adalah ni di sisi mereka itu al-muhadditsina tu'rafu diketahui akan dia al-adalah ni bi tansisi alimaini dengan statement tansis membuat nas makna membuat statement kenyataan membuat kenyataan statement alimaini dua orang alim biha ni dengannya dengan adalah ni ataupun maknanya dua orang yang alim tu. Maksudnya syekh mana al-qadir tu. Mana yang kuasa dengan mendirikan orang hujah ataupun kalau tidak dengan statement daripada dua orang alim tu. Au bil istifadah wa syuhrati. Makna dia sama je makna masyhur makna syuhrah dengan istifadah tu maknanya melimpah maksudnya orang tahu laku. Makna syuhrah kemasyhuran, istifadah melimpah-limpah. Jadi masyhur dah. Orang pakat tahu laku ni. Dia tu maknanya adil. Tu. Makna seseorang yang sudah dikenali dia tu bersifat dengan adil. Tu. Faman ishtaharat adalatuhu maka barang siapa yang telah jadi masyhurlah oleh adalahnya, keadilannya nyaman baina ahli al-ilmi di kalangan ahli ilmu wa sya'a as-sana'u dan sya'a ni telah masyhur lah. Sya'a makna telah masyhur as-sana'u pujian alaihi sana ni sebutan yang baik
alaihi di atasnya ada tamam biha dengan adalah ni. Orang duk pakak kecek belakang di kedai kopi, di pasar-pasar, duk sebut kata dia ni ada sifat adalah masyhur dah. Kafa fiha memadali al-ishtihar tu. Fiha fi adalah tu cukup dah. Nah, ishtihar itu pun dah cukup dah. Kalau ishtihar bahasa Melayu kita tu iklan ni. Tu bahasa Melayu kita. Telah menisytiharkan keluar daripada parti. Misalnya. Itu dia jadi iklan ni. Jadi ishtihar bahasa Arab tu dia jadi masyhur. Tu. Jadi wala yuhtaju ma'a dzalika ila mu'addil. Dan tak berhajatlah serta demikian itu ishtihar masyhur tak berhajat dah. Ila mu'addilin kepada orang yang menta'dilkan akan dia, yang menghukumkan dia adil, tak payah kepada mu'addil. Tak berhajat kepada mu'addil dah. Ishtihar dia tu dah cukup dah. Ishtihar bahasa Arab. Bukan ishtihar iklan tu mendakwa ni. Kita dakwa, kita isytiharkan. Tu maknanya kita mendakwa. Tu. Ini dengan ishtihar dengan syuhrah itu sudah memadai, tidak berhajat lagi kepada mu'addilin, kepada orang yang mentakdilkan dia ni. Manakah orang yang sudah ishtihar masyhur dah dengan adalah mereka? Kal a'immatil arba'ati. Tak payah kepada mu'addil. Imam Syafi'i ini sahaja mana? Ada ke tak? Mana alimah ini? Tu boleh beri pendapat ni. Pendapat si apa kecek lagu tu ni. Tak kenal orang panggil ni. Tak kenal orang ni letih jugalah ni. Tu. Berlagak nak berkecek orang panggil tak kenal istilah-istilah, tak kenal sesuatu perkara tu. Tu. Tanya nah lah berapa ni. Tanya nah kita tahu ke metod ataupun uslub nas ni lagu mana ni. Jadi tak berhajat mana kal a'immatil arba'ah wa ashabil kutubi sittati. Mana sunan sittah tu. Itu maknanya orang panggil hak tu sudah masyhur dah dengan adalah mereka. Wa asbahihim, bukan ini saja, bukan yang mereka yang asbah, yang ada musyabahah sibih dengan mereka ini sahibil kutubi sittah dan para a'immatil mujtahid al-arba'ah minal akabiril ladzina istafadat adalatuhum, daripada pembesar-pembesar ulama-ulama besar yang orang panggil telah istifadah, telah masyhurlah, telah melimpah-limpah berita tentang adalah mereka itu oleh adalatuhum. Fafi mislihim, maka sabitlah pada seumpama mereka itu, mereka itu al-a'immatil arba'ah wa ashabil kutubi sittah wa asbahihim minal akabiri alladziina istafadat adalatuhum la yuqbalu jarhu jarihin. Tu pula tidak diterima melukakan oleh jarih oleh orang yang melukakan. Tu. Kalau kata ada lemah kata tak boleh diterima orang yang seumpama ni. Tu. A'immatil mujtahidin al-arba'ah tu sama telah dah sahibul kutubi sittah dan juga yang mereka yang seumpama ni lah. Tu. Kalau ada orang nak tajrih mereka itu makna tidak diterimakan melukakan oleh jarih yang melukakan. La siyama, lebih-lebih lagi, apatah lagi idza ulima annahu, apabila diketahui bahasanya jarih-jarihin saat itu li jahalatin, kerana kejahilan dia qala lagi aghabawatin bodoh dia tu duk ikut orang bodoh dia tak usah ikut orang lah apatah lagi kalau kita diketahui bahasanya dia tu orang panggil kerana kejahilan dia dan juga kebodohan dia fa innal adalatal al-mustahirati al-mustahirata, kerana sesungguhnya adalah yang masyhur, yang mustahirah dah, yang sangat aqwa indan nufus, lebih kuat di sisi diri-diri min ta'dilin wahidin wasnaini, lebih kuat daripada ta'dil, menghukumkan adil oleh seorang dan juga dua orang. Sebab apa? Sebab li jawazil kadhibi alaihima, kerana harus dusta di atas keduanya ialah mana isnaini, dua orang yang adil sini walaupun dia adil sekalipun wal muhabati fi ta'dilihi, dan bermudah-mudah pada mentakdilkan akan dia mentakdilnya wahid sini pentakdil sini muadilin tu. Jadi boleh jadi seseorang itu maknanya walaupun dia tu makna dia tu kadang-kadang dia tak ada dia boring, dia fed up, dia itu ini macam-macam, jadi takdil dia tu tidak intizam, boleh jadi begitu. Tapi kalau sesuatu yang sudah masyhur dah dengan alimnya, dengan pandanya, dengan imamahnya maka hak tu dia tidak, dia panggil muntazim, makna dia tu maknanya tetap mantap, maintain orang panggil Jadi orang adil ni dia boleh berubah sebab orang
Tetapi suatu benda yang sudah masyhur dah, semua orang tahu berlaku dah. Bahasanya seorang itu adalah bersifat dengan adalah itu tidak mampu digugat. Tu. Jadi kalau dua orang adil sekalipun, jadi iyalah, dia tu adil. Dia berhajat kepada orang nak takdil dia pula. Dia sendiri pun perlu ditakdilkan pula. Tu. Perlu kepada nak menentukan dia tu adil ke tidak. Dia nak takdil orang, tu. Wal manfi ta'dili wa ghairu dzalika minal aghradi al mu'adiyatu li wasfihi bi ghairi sifatihi. Dan jadi li jawazil kadhibi wa ghairi dzalika, lain daripada kadhib. Kerana harus lain daripada kadhib. Yang pertamanya harus berdusta di atas mereka kedua, Dan pula wa ghairi dzalika, dan kerana harus lain daripada kadhib ni. Gapo dia? Minal aghradil mu'adiyati li wasfihi, daripada segala aghraq, tujuan kepentingan yang membawa bagi sifatnya adil sani bi ghairi sifati, dari dengan tidak sifatnya yang adil. Ialah dia tu suatu ketika dia bersifat dengan adil, tapi ada faktor-faktor perkara aridi yang membawa kepada dia tu tidak bersifat dengan adalah yang pentakdil di sana pula. Muadilin sana. Kok muadilin tu dia nak menadili orang, dia sendiri kena adil lah. Tapi boleh jadi ada sesuatu perkara yang mengalih, orang panggil sifat adil, sebab dia menyebabkan dia tak bersifat dengan sifat adil dia tu. Tu. Sebab tu macam tu hakim ke apa tu nak buat menjatuhkan hukumnya, dia mestilah dalam suasana yang tidak dipengaruhi oleh sesuatu perkara yang boleh orang panggil ada tomah. Hukuman dia itu dipengaruhi oleh emosi ko ataupun apa-apa ko duduk ke ko. Emosi dia dan juga ketakutan dia kepada sesuatu, kepada seorang. Tu tak boleh. Sebab itulah dia kena dalam keadaan jangan tertekan, jangan orang panggil ada sesuatu benda yang menyebabkan jadi stres, yang boleh mempengaruhi pertimbangan dia, seperti orang ko, tu. Raja ko maksudnya kena cari orang tak terlibat, tu. Supaya orang panggil betul. Tu benda tu dia boleh mengubah sifat benar seorang itu. Tu sebab orang manusia ni dia boleh berubah. Tu. Wa min sama, dan kerana sanalah. Wa min sama qala at-Tajusubki fi tabaqat. Dan kerana sanalah, ini kerana jawazil kadhibi alaihima wal mal muhabati fi ta'dilihi wa ghairi zalika minal aghraq sani. Qala at-Tajusubki fi tabaqat, dalam kitab tabaqat. Dia kata al hadru kullal hadri, menakutkan kullah ni masa habis-habis. Macam sehingga-hingga juga. Macam rayata ni. Kullah makna sekalian menakutkan. Tu. An tafhama, bahawa engkau ingat, bahawa engkau faham. Anna qa'idatahum, bahasanya kaedah mereka itu muhaddithina. Menakutkan, sekalian menakutkan. Sekalian sama juga sehingga-hingga menakutkan. Bahawa engkau faham bahawasanya kaedah mereka itu al-muhadditsin annal jarha muqaddamun ala ta'dil. Bahasanya jarh melukakan, luka ni makna dhaif dah, ditakdimkan atas ta'dil ala itlaqin, di atas itlaq, alal itlaq. Ada itu satu orang panggil tidak sewajar, makna kita pergi faham lagi tu kaedah mereka itu muhaddis, jarh itu ditakdimkan di atas ta'dil ala itlaqin, semata-mata makna tidak. Ada tafsir dia. Kalau kita pergi lagi tu tak betul lah tu. Bali sawabu anna man tathbutu imamatuhu. Bahkan yang betulnya bahasanya mereka yang telah sabit dah oleh imamahnya, kepimpinannya dalam agama. Seperti imamah bagi Imam Syafi'i wa adalatuhu, imamah mahnya men sat adalahnya men. Kepimpinan seorang itu sebagai imam, a'immah. Imam Syafi'i itu sebagai imam dalam agama. Jadi orang yang telah sabit imamah dia dan juga adalah dia, men tu wa katsura madihu, banyaklah pemuji-pemujinya nyamen saat ni. Wa nadara jarihu, dan terlalu sedikit jarihnya orang yang melukakan akan dia. Meluka tu makna mendoifkan akan dia, akan men. Wa katahunaka qarinatun dalatun, dan adalah di sana fil jarih, orang yang melukakan itu ada qarinah yang menunjuk ala sababi jarhihi,
di atas sabak jari. Gap dia kepentingan diri dia. Dia berdeki ke gapo ke ni. Tu. Ada pula ada kelu-kelu begitu ni. Min ta'assubin mazhabiyin, daripada ta'assub mazhabi. Misalnya ni orang panggil dia tu orang Hanafiyun. Ta'assub dia kepada mazhab Hanafi, maka ni dia mentajrihkan ulama Syafi'i misalnya ni. Nampak sangat ada kepentingan ni. Kerana dia tu berdeki, nampak sangat dia tu berdeki ni. Jadi tomahan dia tu ni. Jadi orang ni. Jadi benda-benda apatah lagi ni. Di sana ada qarinah yang menunjuk di atas bahasanya sebab jarhi dia tu ada kepentingan diri dia. Ghairihi ataupun lain daripada sababi jarhi. Lam yultafa, tidak diberpalingkan ilal jarhi, kepada jarhinya, mana melukanya jarih sat ni. Tu. Qala hal yuqbalul bid'i aw la yuqbalu ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bis sawab.